Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada hari ni saya nak buat kerja meracun meracun kumbang. So kumbang pandak ni sangat mengganggu pokok kelapa sawit ni. Nampak ni. Habis dah pokok kelapa sawit ni kena makan ni. Ha ni. Zoom. Tu. Habis. Ini sebab saya kawal ni. Tak kawal lagi teruk. Saya ni, kalau awak tanya saya adakah saya datang daripada family keluarga yang tanam pokok kelapa sawit? Jawapannya memang tidak. Saya bukan datang daripada base keluarga yang ahli keluarga saya tanam pokok sawit. Dan saya memang tak ada pengalaman pun tanam pokok sawit. Tapi banyaklah benda yang saya tak rasa belajar lah. Sebab saya tak ada pengalaman tanam pokok sawit. Bila saya dah study pasal pokok sawit, setelah saya jatuh bangun, boleh tahu yang tanam pokok sawit ni bukan senang tau. Bukan senang punya. Walaupun pokok sawit ni bila dah tumbuh macam ni nampak senang kan. Tapi nak tanam dia tu dia ada ilmu. Kerja-kerja ni ada ilmu dia. Ilmu pengurusan tanah pun sama. Contoh saya bagi tunjuk Dulu masa saya uruskan tanah ni, saya tebang pokok ni, saya letak pokok mati tu, saya letak jadikan macam pagar lah. Tu nampak tu contoh ni. Saya jadikan pagar macam ni. Bila saya jadikan pagar macam ni, kesan dia apa? Itu ada satu otai sawit beritahu saya. Nanti besok kau akan mengalami masalah. Bila pokok sawit ni dah hampir reput, kumbang akan datang. Mula dia makan ni. Dia makan. Lepas dia makan ni, dia makan pokok awak. Betul lah. Betul lah. Habis pokok saya kena makan. Kan senang Tapi banyak ilmu lah kena belajar tentang sawit ni. So inilah dia peralatan yang diperlukan. Kat sini ada ken furan Ken furan ni kilang dia dekat Pelabuhan Kelang Ganti pada Furadan. Macam-macam orang sebut lah. Furadan. Saya awak tahu kan benda tu kan adalah racun serangga. Racun serangga ni, dia ni tak akan mematikan pokok, tetapi akan mematikan haiwan ataupun serangga yang memakan furadan ni. So, furadan ni merupakan salah satu racun serangga yang telah diharamkan di banyak negara lah, kerana dia punya kesan dia tu. Dia kalau pokok yang makan, ataupun awak letakkan pokok tak mati. Tapi haiwan yang mati. Tapi furadan ni kalau tak ada, macam ni lah, pokok kena makan oleh kumbang ni. Kumbang tanduk ni, dia memang musuh pada pokok sawit di mana nanti pucuk dia tu akan mati, patah-patah So, ni dia. Macam saya punya ni 4 kilo 4 kilo. Ambil yang kecil boleh, tapi kalau ambil yang kecil nanti dapat sikit, harga mahal. Beli sekali banyak 4 kilo. Saya sebelum saya nak gunakan kaliberan 3G ni, saya akan masukkan dulu dalam bekas lah. Ambil lah bekas apa-apa, masukkan dulu masuk dalam bekas untuk kita nanti senang nak kawal dia. Ken furan ni kalau boleh jangan kena air lah. Kalau dah letak kat pokok tak apa, kalau nak simpan kat bawah, kalau kena air rosak lah dia. Ni bahaya ni sebab dia masuk dalam racun kelas. Racun ni dah ada kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3. Awak tengok ni, poison ni. Saya nak handle dia hati-hati pastikan awak tak termakan. Hati-hati ni cara penggunaan dia bergantung pada dia punya keadaan lah Yang awak baca lah. Saya nak promosi benda ni pun saya tak kerti. Saya nak tunjuk macam mana nak gunakannya. So sekarang ni saya akan pindahkan ni masuk dalam bekas dulu Saya potong masuk tu. Okey, saya telah pun pindahkan ken furan ni dalam bekas ni. Dengan cara ni kita senang nak kawal. Cuma nanti hati-hatilah. Jangan sampai termakan pula. Orang kanak-kanak lah tengok apa benda ni macam pasir ke apa. Tapi kalau macam saya ni duduk kat rumah yang berasing kan begini, macam kat kebun ni, tak ada siapa nak tengok pun. Budak pun jauh. Dia punya plastik ni jangan letak sepah. Sebab ini sangat beracun. Ingat dia kelas 2 Racun kelas 2. Awak kalau nak beli racun awak tengok kelas berapa racun tu. Kelas 1, 2, 3. Kelas 1 paling bahaya lah. Ni kelas 2 ni. Kelas 2 ni beracun ni. Kalau kelas 3 tu kurang sikit macam racun rumput. Bahan yang kedua awak nak perlukan untuk nak beracun ni. Awak ambil je bekas ubat ni Bekas ubat apa-apa. Macam saya gunakan bekas ubat ni lah dengan batang aluminium Batang aluminium dia ringan sikit. Kalau boleh gunakan batang 4 segi macam ni senang awak nak tengok dia punya kedudukan dia tu. Atas bawah Ni gunakan ni batang ni. Ini boleh buka-buka ni. Ni boleh buka-buka ni. Awak ambil penutup tu, awak potong ni. Ni boleh buka ni. Boleh buka. Buka kalau tak nak boleh buka. Lepas ni kita tutup. Tapi buat buka kan. Jadi macam ni kan dia senang nak isi Dia tak mudah jatuh. Dengan kalau saya gunakan sudu lah. Sudu yang panjang Sudu ni awak ikat sikit. Kalau boleh kita tak nak sentuh racun ni bahaya macam ni. So dah buka lah. Pokok kat situ dah dibuka. Buka je. Okay, sekarang ni kita nak masuk kebun.
masuk kebun kalau boleh bawa lah benda-benda apa-apa yang penting perlu kalau boleh bawa parang sikit ke, kalau dia ada ular ke, monyet ke. Ini kebun saya tak semak ni. Kalau kebun semak tu awak kena bersiap sedia dengan senjata. Maksud mana lah tahu kan ada benda-benda tak dingin ni. Dan saya sebab parang. Parang ni just safety saja kan. Kalau awak nak selamatkan diri, awak nak selamatkan apa? Nak menjerit tak boleh. Tawakal lah kan. So kita akan mulakan benda pokok pertama. Macam ni lah hidup kat kebun sorang-sorang apa kita nak akhirkan. Sebab kita ni sebenarnya bukan hidup sorang-sorang pun. Kita ada peneman kita. Tapi awak kena belajar lah. Kita ada peneman kita sebenarnya. So okay, ni pokok pertama. Pokok pertama ni kalau awak tengok dah kena gigit kan. Apakah kelebihan letakkan furan? Furadan tak boleh dah haram. Ada juga kalau nak beli, tapi awak kena pergi kat luar negara lah, pergi beli kat sana. Tapi tak tahulah lepas ke airport tidak. Okey furadan ni kalau awak letak dia dekat pokok, nanti kan yang akan berlaku lah bila kumbang tu gigit, dia tak akan gigit bahagian pucuk. Dia akan gigit tak gigit. Kumbang ni memang jahat ni. Dia gigit dia tak gigit. Nampak tu, dia gigit. Tapi nak sampai ke pucuk tu, nak sampai ke pucuk, kumbang tu tewas. Kerana nak sampai ke pucuk tu dah ada benda tu. Nampak ni. Dia gigit kan. Dia gigit tapi nak sampai ke pucuk, umbut. Dia panggil umbut kan. Dia panggil umbut kan. Nak sampai ke umbut tu tak boleh. Sebab dia punya racun tu dah ada kat tengah-tengah umbut tu. Bila dia sampai kat situ kan dia akan selamat. Nanti saya akan tunjuk satu contoh pokok kat ujung sana. Dia punya tengah dia tu selamat. So kalau dia punya umbut tu selamat, bolehlah pokok tu naik macam ni. Di sini pokok ni dulu. Dulu pokok ni dah kena serang ni, kena gigit. Bila dia gigit, putus umbut dia. Bila putus, nak naik tu lambat, sangat lambat. Itulah masalah dia. Sebab tu kena letak racun. Ada macam cara orang tunjuk kan. Salah satu cara ialah kebun ni kena bagi nampak semak. Tak nak bagi serangga senang datang. Semak. Macam tu lah, semak yang saja buat semak-semak. Tapi macam saya tak suka lah. Mata saya macam tak nak terima semak-semak ni. So ni saya nak letak kain furan ni. Furadan yang diizinkan ni. Yang dikilangkan ni. Okay, cara nak ambil dia macam ni ambil sudu ni. Kalau saya satu sudu dah cukup. Macam ni satu sudu saja. Okay, nampak satu sudu ni. Masuk kat sini. Dah satu sudu saja. Jangan banyak-banyak. Okey. Kemudian kita ambil kita punya ni alat ni. Ini patutnya saya boleh pergi direct pada pokok pakai sudu je. Pakai sudu yang panjang tu kan. Tapi saya tunjuk kat sini sebab ada yang tak ada pokok dia tinggi kan. Jadi awak pergi kat sini kan. Contoh pergi sini, awak jatuhkan kain furan ni pada bahagian tengah pucuk tu. Ni saya pakai ni sebab nak mudah nak buat kerja. Ada jatuhkan dia di atas pucuk kat bahagian umbut tu. Umbut dia jatuhkan dia perlahan-lahan. Kalau boleh ketuk-ketuk bagi dia macam terabur sikit lah. Didik. Okay, tengok goyang-goyang sikit. Macam tu. Dia dah jatuh. Nanti bila hari hujan dia akan meresap masuk. Macam tu je. So bila dah letak benda ni, nanti kumbang tu nak makan tak boleh lah, dah ada racun. Nanti bila kena air hujan, dekat bahagian umbut tengah tu air bertakur. Jadi keliling pada bahagian umbut tu dah ada air racun lah. Macam tu je cara dia. Mudah je. So sekarang ni saya akan buat sampai kat belakang sana pokok. Ni semua saya nak letak racun Lepas tu nak letak racun ni, awak kena buat jadual lah kali nak letak. Bila mungkin sebab nanti lama-lama racun tu dia akan jadi lemah kan. Mungkin awak letak 3 bulan sekali. Buat satu rekod, hari ni berapa bulan? Bulan berapa pula nak kena letak lagi racun. Maintain je sampai pokok awak boleh membesar. Kalau tak nanti pokok mati-mati ni susah nak jaga. Ni contoh lah pokok yang kena gigit dengan kumbang badak teruk ni pokok ni dulu ni. Akhirnya saya buang, saya tanam pokok lain. Masuk pokok baru. Ni macam ni contoh saya start. Elok dia ni. Pucuk ni dia suka makan ni. Dia masuk kat situ dia korek. Dia bukan makan pucuk tu, umbut dia. Macam kita makan umbut kelapa tu. Dia kalau dapat umbut tu memang dia suka sangat lah. Dan sebenarnya ada beberapa cara lah yang kita boleh kawal kumbang ni. Antaranya ialah
letak umpan umpan dengan alat dia lah. Macam ni nanti dia akan tertarik dengan bau dia, nanti dia akan jatuh dalam baldi. Contoh ni, kalau awak tengok daun kesawit jadi macam ni, apa maksud dia? Ada maksud dia ni. Cuba awak cari jawapan, apa maksud dia? Saya tunjuk lagi ambil ni, ambil ni, gunakan sudu panjang kalau boleh jangan sentuh sikit pun racun ni. Gunakan sudu panjang. Ni macam pokok tu dia dah tinggi kan, dia punya pucuk dia kan. Awak pergi sini, ni cantik ni pucuk ni. Kalau tak diganggu oleh kumbang, cantik je. Okay, pergi kat sana, attack pada bahagian pucuk dia dan jatuhkan camphora ni perlahan-lahan. Bagi dia jatuh dalam bentuk debu. Kita nak dia duduk betul-betul, duduk kat atas, duduk kat dia punya tengah-tengah pucuk dia, kena kat umbut dia tu. Nanti kalau kumbang datang, dia boleh makan tapi dia tak boleh makan habis sebab ada racun. Ni contoh, jangan digigit putus ni. Ni contoh racun ni, hati-hati contoh macam ni cuba tengok ni pucuk ni kan. Nampak. Okay, contoh nampak ni. Contoh macam ni kita jatuhkan dia perlahan-lahan. Goyang-goyang. Macam tu. Itu je cara dia, senang je. Okay, ni pula contoh pokok dah kena makan dulu teruk tapi sekarang dia dah hampir-hampir pulih, nampak. Dah keluar pucuk baru. Kalau tengok pokok dia dengan daun dia pendek nampak. Dah habis kena gigit kan. Okay, tapi sambil tu nampak pokok apa seruduk ni cabut ni. Okay, macam ni so sekarang ni ini kita akan rawat. Ambil kurang ni. Satu sudu. Sudu saya ni depan dia tak begitu cantik dia nipis sangat, patutnya dia melengkung sikit. Pergi kat tengah-tengah pokok ni. Ni kan. Ni. Ini lah kumbang paling suka nak makan ni. Makan umbut ni tuang je. Macam tu. Nanti bila hari hujan, kan air masuk kat sini kan. Bila air masuk kat sini, dalam masa yang sama, yang racun tu dia akan jadi cair, dia akan meresap. Bila kumbang nak gigit pucuk ni, kumbang tu akan jadi sakit lah. Racun ni kalau pokok yang kena, pokok tak mati. Tapi kalau haiwan kena, habis mati. Penting, tak ada payah juga. Pokok tu habis kan, rosak kan. Tapi itulah. Tapi ni yang diluluskan sebab ni dikilangkan di Malaysia Ni yang diluluskan sebab dikilangkan pun kat Malaysia, kat Kelang tadi kan. Tak ingat nama kat mana kilang tadi. Begitulah seterusnya. Kat sini saya nak tunjuk satu contoh pokok Pokok ni dulu pernah kena serang teruk Kawan-kawan dia semua dah besar, dia masih lagi tertinggal. Berapa pusingan di belakang. Teruk pokok ni dulu. Tapi kali ni dia kena serang juga lagi. Kumbang tu memang tahu yang pokok ni paling best kot rasa dia. Jadi kalau awak tengok kat sini, contoh pucuk dah kena gigit ni. Pucuk dah kena gigit. Ni dah kena gigit ni. Putus. Kumbang ni kecil je, tapi gigi dia cukup tajam. Tapi kenapa dia tak boleh nak makan sampai kat tengah tu? Dia hanya dapat pucuk kat sini dengan pucuk kat sini. Tapi kumbang tu tak boleh nak masuk sampai ke tengah. Kumbang ni sebenarnya yang dia paling suka dapat di bahagian tengah. Tengah tu umbut tu, lembut tu. Itu yang kumbang tu nak makan. Tapi bila dia makan tu, pucuk kita akan dibantul lah. Pokok yang diputus-putus. Sebab itulah permulaan daun nak keluar. Maksudnya kenapa dia tak boleh nak gigit pucuk yang tengah ataupun umbut dia permulaan tunas untuk daun ni kan. Yang lembut tu, yang sedap tu ialah disebabkan pokok ni sudah letak racun. Sebelum ni dah ada racun. Jadi bila kita letak racun tu, bila hari hujan, air bertakung, daun ni dah diresapi oleh racun. Jadi racun ni pokok makan tak ada apa. Hidup ya pokok. Nampak ni contoh racun udan tadi saya telah letak tadi, yang saya dah jatuhkan tadi. Contoh inilah yang kita kena jaga untuk pokok sawit. Kalau pucuk kita dah rosak, pokok memang tak nak pergi atas. Pokok memang payah nak membesar lah. Dia setakat tu dia macam ni. Ni dah ketinggalan ni. Lain-lain dah tak cantik dah. Ni dah ketinggalan. Tapi yang paling teruk ni lah. Ni kalau awak tengok ni habis ni. Musnah. Dia punya daun dia. Sebab kumbang ni, dia punya serangan tu. Tapi kalau awak tengok kat sini, kenapa dia tak boleh makan pucuk tengah? Pucuk tengah dia selamat. Kalau pucuk tengah selamat, ataupun pucuk keliling dia dah musnah kan, pokok masih lagi steady lah, dia boleh naik lagi lah.
Kalau dia ada korek terlalu dalam, pokok tu boleh naik tapi dia makan masa yang agak lama lah. Itulah masalahnya kalau kita tak kawal, tak letak racun pada pokok sawit. Nanti dia nak naik tu dia susah. Okey, sambil-sambil tu sambil letak racun serangga ni, biasalah kan kerja kat kebun ni kita kena peka dengan keadaan sekeliling kita. Tak ada siapa nak ajar kita apa nak buat. Semuanya atas kita, management semua atas kita. Kalau satu benda yang awak kena jaga untuk kalau ada kebun kan, awak kena tengoklah anak-anak pokok kayu macam ni anak pokok kayu ni kalau dia dah ada cantas daripada kecil jangan tunggu sampai dia besar. Lepas ni saya nak tunjukkan macam mana nak gunakan parang ni. Kalau awak nak libas, jangan libas macam tu je. Jangan libas macam ni. Dia tak kuat Cara libas parang jangan libas macam ni saja. Dia tak kuat Cara libas parang ialah kita kena letak situ. Masa kita tolak tu, bila nak katakan sini kan. Masa kita jalan tu sampai sini baru kita swing. Sini swing macam kita main golf hobi saya main golf tapi saya tak mampu. Sampai sini dulu, bila dekat baru turun. Sini turun contoh nampak. Kekuatan parang tu dia beza libas macam ni dia tak kuat. Dia sampai sini, katakan sini sampai sini baru libas tarik dulu baru libas contoh ni sekali saja. Cara libas tu ada cara libas dia macam main golf. Follow through, dia panggil impact kan. Sini so tengok pada target kita lah. Katakan sini tarik sini baru libas. Baru kita punya swing tu kuat. Kalau macam ni ikut saja boleh, tapi awak akan rasa lah beza. Contoh yang lain ni pokok saya ni separuh ni dah habis kena gigit masa kena serang yang dulu yang ni pun dia serang lagi. Kalau tengok kat situ nampak dah kena gigit tapi kenapa dia tak boleh sampai ke bawah, sampai ke pucuk tengah tu ke sini sebab sebelum ni dalam pucuk ni dah ada resapan racun serangga tu. Bila dia gigit lagi kumbang tu tak nak pergi lah. Dia dah rasa lain macam dah. Dia pun dah tahu yang dia dah termakan racun. Jadi di sinilah pokok kita tu kita boleh pertahankan. Ni contoh yang dah mati-mati ni. Semua kesan daripada gigitan kumbang. Kumbang ni memang merupakan salah satu ancaman besar bagi kebun sawit lah. Saya ni hobi-hobi je ni. Baru tahu yang pokok sawit ni sebenarnya dia memerlukan penjagaan. Sebab tu kalau awak tengok dekat ladang-ladang besar kan, kalau awak tengok kat Kuala Sangor sana tu, kat Perak sana tu kan, dekat Johor, dekat mana Pelda, Keratung sana tu kan, yang dia punya ladang sawit melaut lah luasnya kan. Awak bayangkan macam mana cara diorang jaga. Diorang semua ada ilmu yang banyak lah macam mana nak handle ladang sawit ni. Ladang sawit ni kalau kita tak ada manpower, kalau kita buat seorang-seorang tak perlu besar-besar. Saya tahu maklumat ni pun daripada rakan kita daripada Indonesia lah. Yang paling penting sekali ladang sawit ni sebenarnya adalah penjagaan dia tu. Nak jaga dia punya kumbang, nak jaga dia punya kebersihan ladang, nak jaga baja dia. Kalau ladang awak besar sangat, awak tak boleh nak handle nanti juga nanti dia tak terurus. Yalah, kalau ikutkan kita nak banyak kan. Lagi besar ladang, lagi bagus, lagi banyak hasil. Tapi kalau kita tak boleh nak handle dia punya ladang tu pun tak ada makna. Kena gigit. Tapi sebab ada racun dia dapat sikit je. Tu nak kawal dia punya pucuk ni sentiasa ada racun. Target kat pucuk tu jatuhkan. Nampak tak? Jatuhkan. Goyang-goyang bagi dia jatuh kat pucuk tu. Nanti bila hari hujan racun ni akan bertakung dekat bahagian yang dia nak mula keluar tu. Macam ni lah kerja ladang. Bila nak buat kerja-kerja macam ni, cerita dia sama lah macam yang saya terangkan kepada awak dulu. Macam mana nak buat kerja construction. Walaupun berat kan, awak jangan fikir berat tu, awak fikir benda lain. Sebenarnya badan kita ni yang akan buat. Tapi sebenarnya bukan. Tapi kalau kita kaji balik, bukan badan kita yang buat Tu awak kena belajar lah. Kita ni apa sangat yang ada pada kita ni. Miskin, apa kerana hina, bodoh kan. Itulah kita. Tapi bukan kita yang buat tu. Kalau awak fahamkan lah. Tapi saya ni nak cerita lebih-lebih pun saya tak kerti. Sikit-sikit tu boleh lah. Macam ni kan. Awak pergi kat situ. Sebab tu pentingnya kebun bersih. Kalau saya lah, saya suka kebun bersih. Kalau kebun tak bersih, kita fikir macam-macam kan? Macam ni taklah sebenarnya selamat. Tapi ada ni dia kena gigit nampak ni. Bersih. Ketuk-ketuk pelan-pelan. Pagi dia betul-betul jatuh kat pucuk. Bagi dia bertakung kat situ. Nampak dia bertakung. Halus je. Nanti bila air dia bertakung, pucuk tu akan jadi sharing sikit tentang
kita punya laluan kebun Kalau laluan kebun awak tu ada benda-benda yang bahaya ke, contohnya kan kat sini ada tunggul kayu ni dah berlubang. So awak buatlah satu penanda, letak satu besi macam ni supaya kita ataupun orang sesiapa jugalah yang lalu tu tak mengalami masalah lah. So, pokok ni agak tinggi sikit, lepas tu nak pergi ke pucuk tu dia agak jauh. So kita gunakan alat ni kita pergi attack pada pucuk dia, hampirkan, kita goyang-goyangkan perlahan sampai racun tu jatuh. Bunyi dia jatuh, jatuh. Ini pun sama sebab dia duduk tengah-tengah kan. So alat ni memang sangat membantu macam mana nak hantar racun tu terus pergi pada pucuk nak jatuhkan di tengah-tengah pucuk tu. Ini masih lagi ada pokok yang kena gigit sama macam yang saya cakap tu lah. Dia boleh gigit tapi tidak boleh gigit sampai ke umbut. Kat sini yang ni dah putus, ini dah patah tu Ini kesan dia gigit gigit tapi yang tengah selamat. Jadi kita nak yang tengah tu selamat lah. Umbut tu kalau dah rosak memang habis. Yang paling teruk sekali kena serangan yang ni lah. Ni paling teruk sampai naik putus. Tapi alhamdulillah letak baja, jaga elok-elok, dia start nak naik balik. Penjagaan tu sangat penting. Kalau ada kebun kan, kalau awak tak kisahlah kebun apa-apa, durian ke apa-apa ke, jagalah, ambil berat. Dan kita patutnya rasa seronok lah kalau kita datang kebun, kita dapat keluarkan peluh, exercise. So yang ni sama juga, ni pun kena gigit, kita akan letak racun. Dekat dalam banyak pokok-pokok ni yang daun ni agak tebal sikit. Kalau awak tengok kat situ, kat sini saya tak boleh masuk. Kalau gunakan sudu panjang tu tak boleh. So saya gunakan alat ni. Tempat lain senang dia, saya boleh gunakan sudu yang panjang tu. So kat sini saya attack dengan menggunakan alat ni. Macam mana nak masuk kat pucuk tengah tu. Kita tegakkan dia sampai sama tengah, nampak? Kita terselindung sikit jatuhkan dia. Macam tu saja. Kalau awak tak biasa kerja kebun macam saya ni kan, kena cepat study, kena cari ilmu banyak-banyak, tanya dengan orang lama, tengok teknik baja dia macam mana, jaga pH tanah macam mana, semua ilmu tu kena kacap lah. Macam rumput ni awak kena cepat jaga. Kalau dia dah macam nampak macam dia nak tumbuh tu, racun je. Kalau ikutkan cara penanaman sawit ni salah ni, dia nak ada rumput-rumput macam ni rumput-rumput redup ni baru buah dia lagi bagus. Tapi saya tak sanggup lah buat tu, sebab saya tak nak berhadapan dengan pokok ni, pokok-pokok hutan ni. Pokok hutan ni kalau dia naik kan, kalau awak terus biarkan, dia akan naik dan terus naik. Tu awak nak kawal dia sangat susah pokok hutan ni. Awak nak tebang dia tu susah. Okey, rasanya saya kasih dulu perkongsian saya tentang meracun untuk kumbang pada sawit Mungkin saya terangkan ni betul, mungkin tidak. Kalau salah tu saya mohon maaf lah. Kalau betul, saksi bersama. Kalau awak tanya saya, siapalah saya ni nak cerita pasal benda macam ni, sebab saya bukan datang daripada keluarga yang tanam sawit. Apa yang saya buat ni lebih pada mengisi masa lapang. Okey, sekian dulu. Jumpa lagi.